daripada Nur Amira Muhammad Zain, saya bacakan, apa pandangan doktor terhadap golongan yang menolak pandangan para penyelidik ataupun pegawai perubatan biarpun telah dibentangkan atau dibuktikan penyelidikan berserta fakta yang jelas, dan golongan ini diperhatikan di sosial media makin galak menyebarkan ideologi untuk mempengaruhi orang lain supaya menolak agenda Yahudi, kata mereka. Daripada Nur Amira Muhammad Zain. Kita dalam dunia ini, kita mungkin boleh memberikan mempunyai pandangan selagi mana pandangan itu di dalam ruang lingkup yang mana ruang lingkup itu adalah ruang lingkup yang diizinkan, tidak menyanggahi prinsip-prinsip agama. Boleh bagi pandangan. Pandangan mungkin kita boleh berbeza, dan agama pun tak kata semua orang mesti satu passion je pemikirannya. Tetapi apa-apa pandangan yang dilontarkan hendaklah berdasarkan kepada fakta, bukan berdasarkan kepada igauan kita atau andaian yang baseless, tidak ada asas. Kita sesuatu, sebab itu Al-Quran kata wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam surah Al-Isra, jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ada pengetahuan mengenainya, kerana pendengaran kamu, penglihatan kamu dan jiwa kamu ia ditanya oleh Allah. So Muslim follow knowledge, Muslim ikut argument, Muslim ikut hujah, bukan ikut andaian. Kenapa kadang-kadang andaian yang saya lihat terlalu bodoh, macam kalau makan vaksin, dalam vaksin tu dia ada sebenarnya ada microchip yang mana akan trace kita di mana-mana saja. Rubbish. Benda-benda yang dari sifat fakta saintifik pun tak ada terima, apa pun tak ada, dia terlalu banyak dia andaikan. Saya bukan menolak kemungkinan ada exaggeration terhadap sesuatu isu, termasuk isu COVID. Tetapi yang real yang kita lihat memang COVID ini berlaku, ada orang yang kena. Bukan cerita kat Malaysia saja. Di US, di UK, di Europe, kerajaan-kerajaan mereka menghadapi masalah. Di negara China, di negara Jepun, di semua negara menghadapi masalah yang sama. Takkanlah dunia ini telah berkomplot untuk jadi bodoh di bawah satu konspirasi, dan tak ada siapa yang tahu melainkan mamat-mamat yang terlibat dalam internet ni saja yang tahu ini adalah konspirasi. Ini tapi real COVID berlaku, ada orang mati dan seumpamanya. Tapi kalau dia tanya, adakah mungkin kita overreact terhadap COVID ini sampai terlebih takut, sebenarnya kita dah immune system kita, itu boleh dibincangkan. Tapi to deny kata COVID ini tak ada dan tak ada orang yang mati, tak ada bahaya, ini betul-betul sesuatu yang tidak munasabah. Artinya kita menafikan apa yang kita lihat di mata, seolah-olah yang kita lihat mati itu dia tak mati, kan? Tapi kalau kita kata mungkin ada exaggeration, ada orang mengambil kesempatan untuk melakukan vaksin dia di sumber, saya kata itu tak dinafikan. Mana-mana tempat pun pada musim penyakit ada orang berubat, ada orang ambil kesempatan. Bukan saja penyakit COVID ni saja, apa penyakit lain ada orang kencing manis, ada syarikat buat kesempatan buat duit dengan duit kencing manis. Takkan kita kata itu pun konspirasi kencing manis. Oleh kerana ada orang ada orang darah tinggi, ada syarikat buat ubat untuk darah tinggi. Tak kata itu darah tinggi sebenarnya adalah konspirasi syarikat yang kerana mereka nak buat ubat. Ini semua kadang-kadang kita hidup dalam dunia kalam, delusion. Kita duduk dalam illusion. Ya kan, kita duduk dalam penipuan ilusi kita sendiri. Ada orang yang start dengan idea tu, kemudian saya kadang-kadang di kalangan mereka ni, dia memang ada trend untuk percaya benda-benda yang macam ni. Seolah-olah Illuminati dan semuanya, seolah-olah Tuhan yang menguasai alam ni. Everything inilah Freemason, Illuminati telah mencengkam kita. Saya tidak menafikan ada juga perancangan kumpulan-kumpulan, banyak kumpulan dalam dunia ini to control this world. Saya tak nafikan itu. Tapi terlalu berfikir ini handphone, ini Illuminati, yang ni semua. Everything telah mencengkam. Saya rasa mereka ni macam kena penyakit di setengah makcik-makcik kampung tu. Bila dia percaya pada hantu, orang sakit kepala, hantu. Anak dia lambat kahwin, hantu. Dia sakit, bumbung dia jatuh kayu tengah malam, hantu. Apa barang dapur dia basi, hantu. Hidup penuh dengan hantu. Kita pergi lagi 5 tahun jumpa dia pun, dia masih lagi cerita orang tu kena buatan orang ni kena buatan orang.
Samalah dengan grup ni. Grup yang begitu berlebih-lebihan dalam teori konspirasi dan seumpamanya. Saya tak deny mungkin ada pihak ambil kesempatan untuk jual barang dan exaggerate sesuatu isu, tapi menafikan bahawanya pandemik ini berlaku dan dunia telah suffer dengan pandemik ini, rubbish untuk menafikan itu. Kerana semua, kalau tidak semua yang ada dalam dunia, mereka pun nak elak ahli-ahli politik yang bertongkus lumus tak mau menjatuhkan diri mereka. Mereka dulu akan mengelakkan hal ni sebelum kita yang duk main keyboard warrior ni memperkatakan hal ni. Ya. Ya doktor, dalam arti kata lainnya mereka ni keyboard warrior ni macam makcik-makcik kampung tapi versi moden lah ya. Versi moden, tapi unfortunately memang adalah tokoh-tokoh apakah yang bercakap benda-benda macam ni. Orang pun terpengaruh. Tapi saya nak bagi tahu kepada orang Malaysia lah khususnya kan. Adanya orang terpengaruh ni, idea ni tak payah idea bodoh macam mana pun dalam dunia ni ada terpengaruh. Sorry lah. Ayah Pin kalau tengok, Ayah Pin ni baca pun tak boleh. Dari segi appearance pun taklah kata handsome ke apa. Pergi buat teko tengah-tengah padang tu. Ada artis ikut, ada tokoh-tokoh ahli korporat pergi ikut dia. So, what you want to say? Kan, memang macam itulah dunia ni bahawasanya ada sekalipun bodoh akan ada pengikutnya. Maka dia orang pun kaitlah dengan nama saintis ni, apa saintis ni semua. Dia bagi tahu kita jangan duk ikut semua hal ni. Akhirnya yang suffer, kita lihat mereka yang enggan ambil vaksin sehingga menyebabkan sebahagian penyakit-penyakit yang dulu hampir sudah hilang dalam dunia ini kembali muncul disebabkan kerana golongan anti-vaksin ini. Kan? Saya bukan kata wajib ambil vaksin, tapi kalau kita ada alternatif yang lain yang dapat menghalang penyakit dengan kadar yang sama, maka tak apalah, tak payahlah ambil vaksin. Tapi masalahnya kita tidak ada alternatif. Yang paling lucu lagi mereka kata makan kurma dengan makan madu ke apa tak kena vaksin. Tak kena COVID. Orang Arab pun kena, bagi tahu kat dia kan. So jangan dia cerita benda-benda yang tidak ada asas dalam pengetahuan.